sebenarnya pada PRU 15 ya, ada ramai Cina di Terengganu, di Perlis yang sokong calon Barisan Nasional. Ya. Okey, kita lihat di seluruh negara 95% Cina telah menyokong Perikatan Pakatan Harapan pada PRU 15. Tapi itu seluruh negara. Tapi kalau kita pecahkan berdasarkan negeri dan kita lihat kawasan parlimen, di negeri-negeri seperti Terengganu, Perlis, peratus Cina yang sokong Barisan Nasional agak besar. Ya. Okey. So 95% itu adalah purata seluruh negara. Tetapi kalau kita masuk negeri-negeri, ianya boleh jadi besar. Dan kemudian berlaku PRN 6 negeri. Dalam PRN 6 negeri, ada tanda-tanda jelas bahawa semua Cina yang telah sokong Barisan Nasional telah beralih dan sokong calon Perikatan Nasional. Kalau bukan semua pun, jumlah yang besar. So maknanya di negeri-negeri seperti Terengganu sebagai contoh, anggarannya ialah 17% Cina telah menyokong calon Perikatan Nasional. Di Perlis anggarannya ialah 11% Cina telah beralih dan sokong calon Perikatan Nasional. Sebabnya ialah walaupun PH telah menabur dana dan berkempen bertungkus lumus, tetapi apabila orang Cina sudah tahu bahawa di negeri ini memang PH tak boleh tembusi sebagai contoh, maka baru kita akan lihat situasi di mana mereka bersikap realistik. Ya, ada yang tak sanggup undi, ada yang tak sanggup sokong Perikatan Nasional, tetapi mereka yang realistik mahu pastikan kerajaannya stabil. Sebab bila kerajaan stabil, ekonomi stabil. Sebab mereka dah tahu PH tak boleh nak penetrate, mereka dah tahu Barisan Nasional tak boleh nak penetrate. So di pilihan raya negeri, 6 negeri ini, kita boleh lihat Cina jumlah sokongannya terhadap Perikatan Nasional ramai, dan paling ramai di Terengganu. So kepimpinan penting. Dan di Terengganu siapakah yang watak utama Terengganu? Dr. Sam. Jadi Dr. Sam, penampilan dia adalah seorang pemimpin masyarakat majmuk. Dia tidak membawa aura ekstrim perjuangan Melayu Islam yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin tertentu dalam PAS. Dia tetap memperjuangkan agama, bangsa dan negara, tetapi dia dilihat sebagai pemimpin untuk semua. Jadi di Terengganu, sokongan Cina tertinggi bagi Perikatan Nasional di sekitar julat 17%. Ya. So inilah bukti bahawa nombor satu, Cina mahu kestabilan demi ekonomi mereka, dan yang kedua, apabila kita cerita Cina nak sokong Perikatan Nasional, kita perlu lihat ya, siapakah pemimpin dia, aura yang dibawa dia. Dengan DAP menakut-nakutkan orang Cina, kononnya PAS ini parti yang ekstrim, kepimpinan amat penting. So Terengganu menjadi contoh mengapa jika kepimpinan di negeri itu dilihat sebagai kepimpinan masyarakat majmuk, Cina akan sokong. So di Terengganu mungkin boleh dapat 17% sokongan orang Cina, tetapi purata di seluruh negara masih 95% kalau kita ambil data PRU 15. So kalau kepimpinan di pusat adalah perwatakan seperti kepimpinan di Terengganu, maka Cina boleh terus sokong PAS. Walau bagaimanapun di pusat berbeza dengan Terengganu. Sebab di Terengganu orang Cina tahu PAS akan menang. Di pusat orang Cina tahu kalau kita sokong DAP atau MCA, PH dengan UMNO boleh menang. So sukar. Melainkan kepimpinan PAS berubah dan ada satu parti yang mewakili kepentingan orang Cina. Dan parti itu bukan gerakan, tetapi satu parti Cina yang membantu gerakan. So, jika MCA tak akan berdamping dengan Perikatan Nasional, seperti mana Perikatan Nasional telah membawa masuk satu parti India, Perikatan Nasional perlu fikirkan satu parti 100% Cina untuk diletakkan sokongan orang Cina, dan parti ini perlu kerjasama dengan parti gerakan. Barulah di pusat, ya, orang Cina akan yakin. Dan
sekali lagi, tanpa perubahan kepimpinan, khususnya pengerusi Perikatan Nasional, benda ini tak boleh jadi. Tetapi buktinya ada bahawa China boleh sokong Perikatan Nasional. So inilah cara kita buat analisa. Dan PRN 6 negeri adalah satu medan analisa yang amat penting, kerana walaupun ianya 6 negeri, walaupun ia tidak membayangkan seluruh negara, tetapi ia melibatkan berjuta-juta pengundi dari sudut pengundi di seluruh negara, jumlahnya agak besar, dan oleh itu ia boleh digunakan sebagai satu anggaran kasar apa yang bakal berlaku di seluruh negara. Okey, so masalahnya strategi. Ya, pakar-pakar strategi di Perikatan Nasional tidak mampu berfikir di luar kotak, dan masalahnya kepimpinan, dan masalahnya sikap. Okey, so ini penjelasan saya bahawa sebenarnya benteng pemisah di antara pengundi tradisi PAS dengan pengundi tradisi DAP dan MCA boleh dipecahkan, tetapi PAS perlu faham apakah yang sedang berlaku, apa yang harus dilakukan, ya. So dalam live seterusnya saya akan bincangkan bagaimana kami mencapai keputusan bahawa 75 hingga 80% Melayu buat masa ini bersama dengan PAS. Tetapi tidak ada jaminan golongan muda tidak tiba-tiba akan sokong UMNO ataupun PKR pada PRU 16. Kemudian ada satu lagi live saya akan beri penjelasan mengapa saya amat yakin PRU 16 akan diawalkan. Of course, pihak-pihak dalam kerajaan tidak akan mengaku perkara ni, tapi saya akan jelaskan, ya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, yang nak komen, Regi patut join tim ini, Regi patut join tim itu, grup ini dalam WhatsApp ke Telegram, jangan buang masa, ya. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.